Semuanya sedang dinilai oleh komiti yang diketuai oleh Yang Berhormat Dr. Maria, dianggotai oleh sebahagian daripada anggota-anggota Selangor Task Force, dan mereka harus membentangkan berdasarkan kos, berdasarkan effectiveness dan berdasarkan kesesuaian. Sebab kita lihat macam Pfizer sebagai contoh, kita kena ambil 2 dos. Johnson kita hanya perlu ambil 1 dos saja. So perkara-perkara ini sedang diperincikan, dan ini juga antara butir yang saya harus bincangkan dengan Yang Berhormat Menteri Kesihatan nanti, supaya dalam masa yang sama kita akan dapat kelulusan serta pelepasan ataupun kebenaran untuk penggunaan vaksin tersebut. Finally, vaksin itu harus mendapat kebenaran daripada pihak kementerian, dan vaksin itulah yang kita akan gunakan later ataupun sekarang. Kenapa kerajaan negeri nak beli? Sudah pasti kita ingin melindungi sebuah rakyat, sebab teorinya untuk mendapat herd immunity, kita perlu masyarakat kita perlu immune dengan virus ini dalam sekitar 65 sehingga 70%. Maknanya kalau 65%, 70% komuniti kita telah mula immune terhadap virus ini, kita akan dapat create the herd immunity. Tapi kesannya apa? Selepas mendapat vaksin, saya dimaklumkan orang itu hanya immune, tetapi dia boleh juga masih lagi jadi carrier kepada vaksin, kepada virus itu. Jadi maknanya suka ataupun tidak, orang lain juga harus immune daripada virus-virus tersebut. Di Selangor, antara plan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan ialah untuk vaksin keseluruhan rakyat. Maknanya semua rakyat Malaysia, terutamanya 18 tahun ke atas, divaksin dalam satu tempoh jadual yang telah dibentangkan kepada menteri-menteri besar, yang ambil masa tempoh yang agak panjang, dan kempen imunisasi yang agak besar-besaran sebenarnya yang dirancang oleh kementerian. Tapi dalam masa yang sama, di negeri Selangor dan beberapa buah negeri yang lain, kita mempunyai kilang pengeluaran pembuatan yang mempunyai pekerja-pekerja asing. Sudah pasti mereka masih juga memerlukan vaksin kerana mereka tinggal bersama dengan komuniti. Kalau tidak, komuniti kita immune, tapi dalam masa yang sama ada warga asing yang tidak immune kerana kita tidak memberikan vaksin kepada mereka, dan sudah pasti kerajaan negeri tidaklah memberikan sepenuh-penuhnya secara percuma. Kita sedang negotiate ataupun dalam subsidi kos ataupun dalam kos. Kita tak beruntung pun, sebab bagi saya, kita mempunyai dalam angka yang sangat konservatif menganggarkan kita ada 1 juta warga asing di Lembah Kelang. Mungkin angkanya lebih, ya. Mungkin angkanya lebih, itu sangat konservatif lah. Jadi mereka juga memerlukan vaksin untuk terus bekerja, dan selepas itu boleh terus berkomuniti dalam masyarakat serta publik dan juga kehidupan rakyat. Jadi untuk mencapai yang dipanggil sebagai herd immunity itu, kita juga memerlukan vaksin. Sebab itu kerajaan negeri melihat bukan saja kepada publik rakyat tempatan negeri, ya sudah pasti kita akan bagi, sebab kita akan cuba selarikan dengan plan imunisasi negara, dan perkara-perkara tersebut boleh dibawa negeri lain, tetapi juga kerajaan negeri bersedia untuk menyediakan kepada ruang tenaga kerja asing yang berdaftar sudah pasti di dalam negeri dengan melalui majikan-majikan masing-masing, supaya herd immunity itu dapat dicapai oleh komuniti dan masyarakat kita. Kita yakin sebab kita berurusan terus dengan pihak pengeluar, dan state government sendiri telah mengeluarkan surat kepada pihak pengeluar-pengeluar itu, letter of intent ataupun surat minat untuk membeli, dan dengan itu mereka akan membuka perbincangan dengan serius tentang harga dan kawalan dan sebagainya. Ia bukan satu perkara yang murah. Saya anggarkan, ni anggaran saja, saya anggarkan paling kurang di antara paling kurang kita memerlukan 200 juta ringgit Malaysia untuk mendapatkan vaksin bagi memenuhi sebahagian rakyat. Kita ada 6 juta rakyat. Kalau kita nak dapatkan 1/3 saja, kita perlu dapatkan sekitar 200 juta ringgit Malaysia. Itu minimum, sangat minimum
untuk jenis yang slightly cheaper than Pfizer lah.